Isu politik negara dan peningkatan kes COVID-19, dua perkara yang sering menjadi perhatian pada masa ini. Ada langkah untuk membentuk kerajaan barunya dan ada parti yang mempertimbangkan sokongannya menimbulkan kegusaran rakyat ketika negara masih berperang dengan COVID-19 ini. Dan semalam Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan keyakinan dan mengajak seluruh rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik bersatu padu dan bersatu hati memerangi penularan COVID-19 ini demi keselamatan bersama dan kesejahteraan negara. Menyoroti titah baginda itu, banyak aspek yang kita ingin lihat. Kesan kepada ketidaktentuan politik dan pandemik COVID-19 ini yang bakal kita hadapi sekiranya ia tidak diurus dengan baik. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini, kita bersama Pensyarah Jabatan Sejarah Universiti Malaya yang juga Fellow Penyelidik Ilham Center Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, kita ingin melihat mengapa sebenarnya kestabilan politik ini sangat penting ketika kita sedang memerangi COVID-19 ini, Prof? Terima kasih, Hafizi. Jika kita lihat, kita berada dalam suasana yang getir, terutamanya dalam konteks kesihatan umum dan malahan keselamatan negara dari segi keselamatan. Bagi rakyat biasa, perkara ini menjadi asas dan membentuk kehidupan mereka. Yang ini dan ianya mempengaruhi setiap lapisan masyarakat tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira kedudukan, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi ini saya kira merupakan perkara pokok yang dilihat menggusari rakyat. Persoalan tentang politik seharusnya dilihat dalam kerangka ini. Maknanya perbalahan di antara parti politik, pembentukan kerajaan dan sebagainya seharusnya dilihat dalam konteks kita berdepan dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi Prof, apakah kesan ketidakstabilan politik ini dan bagaimana ia sebenarnya boleh merencatkan dari segi pembangunan maupun ekonomi negara? Ditambah pula kita masih di fasa pemulihan ketika ini. Bukan sahaja tentang kesannya terhadap pembangunan ekonomi negara. Kesannya ialah kita juga ketidakstabilan politik akan membawa kepada ketidakjituan dalam dasar-dasar awam untuk kita berdepan dengan COVID-19. Bermakna sebuah kerajaan yang tidak akan mampu untuk membuat satu dasar yang menyeluruh, dan menyampaikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat dan menjadikan usaha kita untuk menangani COVID ini menjadi gagal. Setakat ini tidak dinafikan kerajaan berjaya, tetapi kita boleh melakukannya lebih baik. Kestabilan politik akan memberikan kelebihan kepada kita untuk menentukan dasar yang lebih baik, terutamanya kerjasama di antara pembuat dasar dan pelaksana dasar. Baik, bagaimana agaknya sentimen rakyat ketika ini? Kita melihat kepada keadaan ketidaktentuan politik dan dalam masa yang sama kita ni berusaha untuk memerangi COVID-19 ketika ini. Ya. Kalau kita lihat secara umumnya, kami di Ilham Center mendapati juga bahawa rakyat sebenarnya kita mengalami satu fasa di mana rakyat sudah mula berasa fatig, letih ya, untuk bercakap tentang politik. Terutamanya selepas apa yang berlaku dalam politik dalam pilihan raya negeri di Sabah. Kalau kita melihat dengan third wave yang berlaku di Sabah akibat pilihan raya, semua ini menjadikan rakyat amat tidak berpuas hati dengan tingkah laku ahli politik dalam konteks perebutan kuasa. Jadi dalam konteks ini saya rasa ahli-ahli politik seharusnya bersifat matang dan menunjukkan jalan penyelesaian yang lebih baik untuk menyelesaikan kemelut politik. Tidak semestinya melalui pilihan raya, tidak kerana runas-runas perlembagaan membenarkan kita membentuk kerajaan, mencari kestabilan tanpa melalui pilihan raya contohnya. Jadi oleh itu diharapkan kematangan di kalangan ahli-ahli politik, terutamanya elit-elit politik Malaysia untuk duduk bersama, berbincang dan mencari jalan penyelesaian terbaik untuk memastikan kepentingan rakyat terjaga, terutamanya apabila berdepan dengan COVID-19.
Baik Prof, kita nak bercakap mengenai PRK Batu Sapi yang dimenangi warisan sebelum ini. Banyak parti sudah menyatakan mereka tidak akan bertanding. Ini menyaksikan ada kesepakatan politik dalam usaha kita mencegah COVID-19 ini. Bagaimana situasi kesepakatan politik ini harus diambil contoh melihat kepada keadaan politik terutama di peringkat persekutuan ketika ini? Kita lihat Batu Sapi, sekiranya warisan berjaya mempertahankan Batu Sapi menang tanpa bertanding, menunjukkan satu kematangan politik. Kerana kawasan itu merupakan sebuah kubu kuat warisan. Dua buah adun dimenangi oleh warisan ketika pilihan raya negeri kecil, pilihan negeri Sabah baru-baru ini. Jadi saya melihat begini juga dalam konteks di pihak persekutuan. Maknanya sekiranya satu penjajaran baru perlu dilakukan, mereka harus melakukan penjajaran baru. Dan sekiranya mereka mahukan kepimpinan baru, perbincangan seharusnya dilakukan di antara mereka dan tanpa membawa persoalan itu ke jalanan. Itu saya kira amat penting untuk memastikan bahawa kestabilan, keresahan penduduk itu kekal di tahap ini dan tidak ditokok tambah lagi dalam kita berdepan dengan kesan-kesan psikologi hasil daripada pandemik 19.